Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammad. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala rabbi israh li sadri wa yassir li amri. Wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma iftah alaina futuhal arifin. Tajuk yang dibicarakan pada hari ini iaitu mengenal tentang tarekat Sufiyah, tarekat ahli tasawuf. Tarekat artinya jalan. Bahasa Arab kata tarekat. Di Melayu kan dia dengan artinya jalan. Untuk sampai hati seorang murid yang salik kepada Allah. Tarekat ni berupa jalan untuk sampainya hati seseorang berjalannya kepada Allah. Dikatakan jalan ini jalan hati. Jalan di segi rohani. Rohani kita, hati kita ni, kalau tak berjalan, semacam jasad kita lah. Duduk terperak di rumah. Hasratnya nak pergi ke kota baru. Tapi dia tak berjalan. Berada dalam rumah di kampung lah. Demikian juga roh kita. Hati kita. Selayak sampainya kepada Allah setelah dia berjalan. Pun tidak semesti orang yang berjalan kepada Allah itu boleh sampai belaka. Ada di antara mereka berjalan puluhan tahun itu biasa, tapi tak sampai. Dari itu apakah langsung yang tak berjalan? Adakah ada harapan boleh sampai? Itu suatu pengharapan yang tidak ada. Tak ada hal yang sepatut. Diharap sampainya hati kepada Allah, namun berjalan pun tidak. Sedang kalau dah berjalan dah pun, tidak semestinya sampai. Maksud kata sampainya hati seseorang kepada Allah, dinamanya wusul. Wusul. Ahlul wasilu ilallahi. Ahli yang sampainya hati kepada Allah. Itu hasil daripada perjalanan. Jalan yang sewajar seseorang itu boleh sampainya hati kepada Allah ialah melalui tarekat ahlullah ataupun tarekat Sufiyah. Jadi tarekat tasawuf ni berupa jalan untuk sampainya hati seseorang itu kepada Allah. Itu pun tarekat yang betul. Tarekat yang diakui sah. Kalau tarekat yang batil, yang menyimpang, yang tidak diiktiraf oleh ahli-ahli sufi yang muktabar, akan tentu tidak menghasilkan perjalanannya itu akan sampainya kepada Allah. Setelah bersusah payah dia berjalan, bermakan masa puluhan tahun, maka boleh jadi sampainya hati kepada Allah. Setelah sampai dia panggil wusul. Ahli yang wusul, yang sampai kepada Allah. Orang yang berusul kepada Allah itu dipanggil orang arif. Ataupun arifu billah. Hasil daripada wusul itu menunjukkan bahawa dia itu kenal Tuhan. Orang kenal secara berusul hati kepada Allah dipanggil arifu billah. Kalau kenal Tuhan juga, tapi tidak hasil daripada wusul hati kepada Allah, hanya melalui pembelajaran ilmu tauhid, ilmu kalam. Dia belajarlah tauhid gitu gini, capur tolak gitu gini. Tarikh sifat, dalil bagi sifat. Wa imma dalil akal, dalil nakal begitu gini. Tak selayak lagi dia katakan arif. Kena yang sebegitu. Kena secara begitu baru terada di mata tangga, kena secara syariat.
Kena orang yang usul hati kepada Allah, ia dikategori selaku arifun billah. Ini orang sudah sampai derajah hakikat. Derajah hakikat. Tapi sungguh pun nak sampai taraf derajah hakikat kok mana sekalipun, hak syariat tadi wajib berlalu. Kena belajar. Jangan pakai nak terus naik ke hakikat. Hak syariat pun tidak selesai. Orang panggil masuk dalam bangunan tanpa tangga. Dia masuk ke celah mak dah. Dia kena melalui tangga. Aturan dia begitu. Ini sedar-sedar naik hakikat selalu. Semacam dunia kita hari ni. Kadang-kadang bercakap dalam pasal hakikat. Sedangkan tarekat pun tidak ada. Orang boleh menjalani ala hakikat setelah melalui tarekat, melalui jalan. Itu pun tidak semestinya boleh sampai kepada maqam hakikat. Dan tarekat yang boleh sampai kepada maqam hakikat, tarekat yang muktabar, yang diakui sah. Jadi bertolak dari situ, tergerak di hati saya hendak mengketengahkan tajuk mengenal maksud kata tarekat. Maka dari situ kita dapatlah buat penilaian. Di mana dikatanya tarekat yang muktabar dan yang tidak muktabar. Sebab di mutaakhir ni muncul berbagai-bagai. Yang kadang-kadang masyarakat umum kita sudah berminat hendak mengetahui tentang hakikat. Hendak mengetahui tentang hakikat perjalanan sufi, perjalanan ahli tasawuf, perjalanan ahlullah. Sehingga ada di antara di dalam pers mereka yang menyatakan tentang wahdatul wujud. Sekarang dah banyak dah orang tu waktu baik maksud wahdatul wujud. Dia larak sampai ke mereka wahdatul syuhud. Wahdatul syuhud. Bagi saya dengarnya wahdatul wujud. Kalau melarak wahdatul syuhud tu masa pelik sikit lah. Tak banyak pun sikit pelik. Sedangkan wahdatul wujud ni bukan suatu ilmiah. Bukan suatu ilmu yang boleh dipelajari dan diamali. Bukan suatu ilmu setelah faham boleh dipraktik. Wahdatul wujud ini suatu hal yang terjadi bagi orang yang menyelami fana. Itu sahaja cerita wahdatul wujud. Ni kalau dia dibahas panjang lebar, dipetik daripada berbagai buku, berbagai kitab. Itu tak berapa nak kena dah tu. Dia panjang lebar. Sehingga boleh dipraktik. Ada di suatu tempat tu, dia boleh buka kelas. Sesi pengajian wahdatul wujud. Selepas murid-murid tu faham kononnya, lalulah pakak nak menghayati tuntutan wahdatul wujud. Hendak dipraktik. Dipraktik wahdatul wujud olehnya dengan melalui sembahyang. Kelakuan sembahyang pelajaran tersebut dia kata, sehingga kita tidak ingat lagi dikala kita sembahyang. Kita tidak sedar lagi dikala kita sembahyang, hanya semata-mata diingat, semata-mata disedar kepada Allah yang disembah sahaja. Manakala sampai di taraf tu, baru dikatakan pencapaian wahdatul wujud. Soal kita, wahdatul wujud ni hal yang terjadi bagi orang yang menyalami fana. Jadi orang yang sembahyang sebegitu, adakah dia tu fana? Kalau dibuat, sedangkan dia tidak fana, maka itu bukan wahdatul wujud. Itu suatu perbuatan yang palsu. Yang sehingga kalau dia berintikad,
Diri yang semayang itu bukan dia lagi dah. Kita akan soal dia. Kalau macam tu, siapa yang semayang tonggang-tonggik atas sejadah tu? So dia nak duduk di mana tu? Jawab soalan tu. Kalau dia kata tidak kita lagi dah semayang, dah siapa dia? Dia tak apa sedap tu nak pergi kepada ayat Tuhan yang semayang. Kalau macam tu akan terjadilah Tuhan sembah Tuhan. Sebab diri tak semayang dah tu. Akan terjadilah yang semayang tu bukan kita lagi, Tuhan semayang. Bagaimana kaedah i'tikad yang sebegitu dalam ilmu tauhid usuluddin ahli sunnah wal jamaah? Dah jadi rusak. Kecudang parak dah tu. Atas perbahasan tu kita dah bahas secara ikhtisar, secara ringkas. Cuma hari ini kita nak bacakan asas maksud kata tarekat. Tarekat Sufiyah, tarekat ahli tasawuf. Tarekat Ahlullah. Dalam pengajian tasawuf tercetus sebuah aliran rohani atau latihan rohani. Tercetus dalam ilmu tasawuf aliran rohani ataupun sebuah aliran yang dipanggilkan tarekat Sufiyah. Lahirnya tarekat ni di dalam ilmu tasawuf. Tidak lahir tarekat Sufi dalam ilmu fiqh, dalam ilmu tauhid dan sebagainya. Hanya tercetusnya tarekat ni dalam ilmu tasawuf. Boleh dikatakan tarekat dalam tasawuf ni sebuah akademik dalam tasawuf. Tujuan akademik tadi tak lain tak bukan untuk menghasilkan, untuk melahirkan murid-murid yang berjiwa suci, yang dapat hatinya berwusul kepada Allah. Itu matlamat. Tarekat yang wujud di dalam tasawuf Islam. Untuk melahirkan murid yang dapat berwusul hatinya kepada Allah. Tarekat itu setengah tok-tok guru, ulama-ulama menamakan sekolah rohani orang Sufi. Setengah tok guru menamakan tarekat dalam tasawuf ni sekolah orang Sufi. Tujuan dia buka sekolah tu untuk nak melahirkan generasi muridnya bersifat hati dengan sifat-sifat yang berbudi susila yang luhur. Suatu bidang ilmu khusus dalam bab tu dinamanya tarekat. Semacam kita kata universiti UKM kalau kita kata. Dalam universiti itu suatu pusat pengajian. Suatu badan induk pusat pengajian. Maka di dalam universiti itu pula dia ada pula kelas-kelas akademik dia. Ada dalam bidang tertentu lah. Begitulah tasawuf ni semacam seolah-olah suatu universiti dalam bab kerohanian. Di samping itu ada pula bidang-bidang yang khusus di dalam tasawuf. Yang khusus pada memfokuskan di segi kerohanian dinamanya tarekat. Tarekat. Jadi bertolak dari situ kalau kita kata saya mengaji tasawuf. Dari kitab ke kitab, dari kulit ke kulit, dari guru ke guru. Tapi tidak ada tarekat. Tidak mengambil mana-mana tarekat. Sekadar pengetahuan am tasawuf. Pelajaran dia itu sekadar pengetahuan am tasawuf. Bukan dia tak ngaji tasawuf, dia mengaji model. Dah. Tapi dia tak masuk. Akademik di dalam tasawuf yang lebih khusus
dalam membangunkan projek kerohanian. Disebab itulah tokoh-tokoh Sufi mengarang kitab tasawuf berperingkat-peringkat. Tujuannya nak menyesuaikan dengan keadaan pelajar. Ada tasawuf di peringkat ilmi atau sekadar mendata. Sekadar basic utama. Hal yang menjadi wajib seseorang itu mengetahui. Peringkat tasawuf ilmi. Agak tinggi sedikit daripadanya dipanggil tasawuf amali. Amali ni suatu pelajaran tasawuf selayak bagi orang-orang yang berjalan kepada Allah. Yakni orang yang bertarik. Yang ketiga tasawuf yang peringkat muntahi, yang tinggi. Seolah-olah tarah yang mesti. Tasawuf muntahi yang peringkat tinggi ni tasawuf yang perbahasan ilmunya sebahagian daripadanya tak sampai dipikir oleh otak manusia. Kecuali itu ahli. Makna ahli itu ia sudah merasai zuk-zuk hakikat. Maka ada harapan boleh dipaham olehnya. Bertolak daripada situ tasawuf di peringkat muntahi tadi diharam mengaji mentalaah kitab tasawuf di peringkat tersebut. Karena apa? Karena ditakuti akan terjadi fitnah dikala tak faham. Sebagai contoh, mereka dibaca kitab di peringkat itu seperti kitab karangan Ibnu Arabi. Akal dia tak boleh fikir maksud kehendak ayat kitab. Lalu dia kata Ibnu Arabi itu salah. Kitab itu salah, pengarang pun automatiklah salah. Dia tidak mempersalahkan diri dia yang tak faham. Dia pun salah pengarang kitab. Dia banyak terjadi. Sedangkan ulama awal-awal lagi dah sudah memutuskan kaedah tidak wajar lagi nak mengkaji, mengaji, mengajar tasawuf di peringkat tersebut. Sebab kita bukan kalangan ahli di peringkat itu. Bertolak dari itu akan terjadilah. Dikata olehnya Ibnu Arabi ini membawa ilmu salah. Ilmu yang sudah lari pada landasan yang benar. Dia persalahkan tokoh aulia pada zamannya. Ibn Arabi ni aulia, wali pada zamannya. Bukan setakat alim boleh mengarang kitab. Tanahnya aulia. Disebab itu dia di suatu masa orang pernah bertanya. Sultanul Ulama. Itu Syekh Izzuddin Abdul Salam. Semasa kuliah beliau, ada orang bertanya Syekh Izzuddin Abdul Salam. Bagaimana pandangan tuan tentang Ibnu Arabi? Izzuddin Abdul Salam tak jawab dalam kuliah dia. Sebab apa? Sebab mereka yang datang yang pelbagai. Dan di zaman itu ramai ada orang memperkatakan bahawa aliran Ibnu Arabi itu salah. Syekh Izzuddin kata beginilah, nak tahu ke rumah aku. Dekat ceritanya orang tu pergilah rumah Syekh Izzuddin Abdul Salam. Lalu dia jawab. Jawapan Izzuddin Abdul Salam dia kata bahawa Ibnu Arabi adalah aulia pada zamannya. Wali. Bukan setakat alim boleh mengarang kitab wali. Saya bercakap ni ada fakta. Ada fakta. Tokoh-tokoh ulama yang tersohor yang dikeluarkan oleh Jabatan Agama Islam Negeri Johor, ditulis dalam edisi Jawi, bukan Rumi. Buku tu saya jumpa di kedai kitab di Patani, Darussalam. Itu kedai kitab Al-Azhar di Pekan Palah, Patani ada. Masih lagi dijual kitab. Adalah. Berbalik pada maudhu' kita, pada tajuk kita, sekadar mengenalkan asas tarekat.
Awak tak ni melecong ke lain, tak apalah. Sikit-sikit tak apa. Adab belajar berkitab dia mengenai begitu. Ada lecong-lecong juga. Tapi tak keluar dari topik lah. Topik kita nak kenal kerangka. Kerangka tarekat Sofi. Tarekat itu sebahagian guru dinamakan sekolah rohani orang-orang Sofi. Ataupun akademik. Di dalam ilmu tasawuf untuk nak melahirkan generasi yang berjiwa suci. Tokoh-tokoh Sofi, tokoh-tokoh ahli tasawuf menubuh tarekat. Tokoh-tokoh Sofi yang unggul, dia bangun tarekat masing-masing. Iaitu mereka yang sudah, orang yang selayak menubuhkan tarekat Sofi ini, ia sudah menguasai ilmu syariat dan juga hakikatnya sekali. Dapat dikombinasikan, digabungkan dua ilmu itu. Satu daripada syarat kelayakan membangunkan sebuah tarekat. Dia sudah menguasai faham tentang ilmu syariat dan juga ilmu hakikat sekali. Makna menguasai ilmu syariat itu, ilmu tauhid pasti sekali. Ilmu fiqh tak dapat dielak. Ilmu tasawuf memanglah. Kena dipaham olehnya. Dan juga ilmu-ilmu alat. Kalau tak ada ilmu alat, bagaimana pula dia nak menguasai bahasa Arab itu pula. Nak menilaikan keadaan kedudukan taraf ilmu tu. Kena ada juga ilmu alat. Ilmu usul fiqh ke, ilmu mustalah hadis ke, dan sebagainya. Amnya, orang yang boleh bangun sebuah tarekat Sofi ini, mereka yang mahir ilmu syarak dan juga kerohaniyah. Bukan setakat dia mahir tentang ilmu syarak saja. Dalam bab kerohaniyah dia sudah alami. Dia sudah berlalu. Kalau tidak alami dalam bab kerohanian, bagaimana kiranya dia nak tubuh sebuah tarekat Sofi? Dan setelah ia menguasai kedua-dua aliran, syariat dan hakikat. Kerohanian itu hakikat. Maka layaklah ia membangun pusat-pusat latihan rohani yang dimasyhur oleh orang tarekat Sofiyah, tarekat ahli tasawuf. Yakni jalan, tarekat itu jalan untuk sampainya hati seseorang itu kepada Allah melalui tarekat. Nak sampai hati ke Tuhan melalui tarekat. Dikecuali tidak melalui tarekat pun boleh sampai juga. Orang boleh sampai juga hati kepada Allah tanpa melalui mana-mana jalan tarekat Sofi. Itu dia panggil orang majzub. Maksud majzub orang yang lipat perjalanan. Orang ditarik oleh Tuhan untuk sampainya kepada dia. Dengan mudahnya sekali. Dengan tiada perantaraan jalan yang khusus bagi dia. Saya nak tunggu majzub ni. Sama mana? Kita ni ada kaedah usaha ikhtiar. Setiap tarekat ada mempunyai nama masing-masing. Dengan menama kepada pengasas. Tarekat itu ada nama. Bukan setakat tarekat tanpa nama. Tarekat Sofi ini ada nama. Nama bagi tarekat itu, dia ambil kira kepada pengasas tarekat itu. Pengasas tarekat. Itu dah. Orang nak jadi pengasas mana-mana tarekat, tak dapat dia menguasai ilmu syariat. Dan juga ilmu hakikat. Makna menguasai ilmu hakikat, mengalami ilmu tarekat setelah dia menyelami. Setelah dia menyelami, boleh katakan sudah memasuki alam hadratullah. Alam kehadiran zauq hati kepada Tuhan. Barulah ada pengalaman rohani. Setelah menyelami alam tersebut,
Mana alam hadratullah? Yang kita dikatakan alam kerohanian. Ilmu yang dipaham di alam tersebut dikatakan ilmu hakikat. Iaitu alam malakut, alam jabarut dan juga alam lahu. Sebaliknya kalau setakat dia terada di alam mulki, alam syahadah ni, alam dunia kita ni lah. Tetapi rohnya tidak menyelami alam yang tiga tadi, malakut, jabarut dan lahu. Dia tidak dapat milik. Pengalaman ilmu hakikat tidak ada pada diri dia. Dari itu, tidak selayak dia nak bukakan gelanggang tarekat Sufi. Bagaimana yang masyhur tarekat tersebut sampai ke hari ini. Ini kertas kerja saya ni. Tesis saya secara ala qadar begitu. Kalau kita nak buat comel, kena buat kemah molek. Antara tarekat yang mempunyai nama seperti kita kata tarekat Naqsyabandi. Ni orang minat ilmu tarekat ni, dia tahu sangat ni. Nama-nama tarekat yang sebegini ialah tarekat Naqsyabandi. Diasas oleh Syekh Bahauddin Uzbekistan. Pengasas tarekat Naqsyabandi ni namanya Bahauddin. Anak negara Uzbek. Uzbek ni sebuah negara yang lahir tokoh-tokoh Islam. Termasuklah pengasas tarekat Naqsyabandi, ahli hadis Al-Hakim, termasuk Imam Bukhari sendiri. Dan juga Turmuzi, Imam Turmuzi. Orang bangsa Turmuz, Abu Isa Turmuzi. Itu ahli hadis daripada Uzbekistan. Uzbekistan dulu. Setelah diceroboh oleh usul-usul luar negara tersebut, jadi berseragak umat Islam di negara tu. Setelah diceroboh oleh orang luar yang bukan Islam, sebuah negara huru-hara umat Islam dalam negara tu. Sehingga dia cerita Uzbek ni, budak-budak mengaji di Uzbek cerita. Berat juga tempat dia apa, Pak Uzbek tu. Walaupun negara tu pada asalnya lahir generasi agamawan yang terkenal. Tapi ada sebab ditakluki oleh anasir-anasir luar, habis hancur. Selain daripada tarekat Naqsyabandi, Naqsyabandi dia tak ambil sempurna kepada pengasas. Diguna dalam bahasa dia lah. Ada bahasa juga di situ. Ialah tarekat Syazaliyah. Syazaliyah. Tarekat ni antara tarekat yang tua juga ni. Tarekat yang wujud sebelum tarekat Ahmadiyah, Idrisiyah. Imam As-Sazali selaku pengasas tarekat tersebut. As-Sazali pengasas tarekat Syazaliyah ni bertaraf aulia di peringkat kutub. Wali taraf kutub. Bukan wali biasa, bukan wali abdal, wali taraf kutub. Makna kutub ni ketua dalam masyarakat wali. Itulah. Disebab itulah doa yang digubah oleh Imam Abu Hasan, oleh Imam As-Sazili, Abu Hasan As-Sazili, diberkati Allah. Sebab apa? Sebab hasil barakah penggubahan itu orang yang diberkati oleh Allah. Antara doa yang digubah, yang disusun oleh Abu Hasan As-Sazili ialah doa Hizbul Bahri, yang artinya tentera laut. Doa Hizbul Bahar. Cara itu tok guru klasik.
Kalau betul-betul dia mengamalkan doa Hizbul Bahri dengan menerima urutan daripada guru ke guru, akan ditutup barakah oleh Tuhan. Barakah. Antara doa berkat Hizbul Bahri. Tapi baca dengan kaedah dia lah. Dia ada iktisam, ada ikhtam, ada kepala, ada ekor. Bukan setakat tubuh. Kaedah wa amal Hizbul Bahri. Antara lain lagi doa yang digubah oleh Imam Abu Hasan As-Sazili, iaitu Hizbun Nasri. Tentera penolong. Tentera penolong. Hak tadi Hizbul Bahri tentera laut. Ini mengikut sejarahnya. As-Sazali gubah doa Hizbun Nasri setelah tercetuh peperangan. Orang Islam Afrika dilanda oleh orang Kristian. Mereka ceritanya peperangan itu memihak kemenangan kepada orang Islam. Bukanlah dengan berkat doa Hizbun Nasri yang diamal oleh orang Islam di negara itu. Ini zaman Abu Hasan masih ada lagi cerita ni. Antara lain lagi tarekat yang muktabar, yang diakui sah, yang tidak menyimpang dari kaedah Ahlussunnah wal Jamaah, iaitu tarekat Rifai. Jadi asal oleh Imam Ahmad Ar-Rifai. Ar-Rifai ini adalah tokoh Sufi bertaraf wali yang ternyata keberkatan. Berkat Imam Ahmad Ar-Rifai ini, mengikut riwayatnya, dia dan murid-murid dia boleh redah dalam api sedang marak menyala. Boleh. Itulah. Benda-benda yang ganjil pelik begitu berlaku. Di sisi aulia, di sisi para wali, maka dinamanya karamah. Karamah. Karamah ni suatu kemuliaan daripada Allah. Dianugerah kepada aulia, kepada wali, kepada orang yang berjiwa suci. Pada zahirnya dan juga pada batinnya. Dikatakan karamah. Sebaliknya pula kalau benda terpelik berlaku kepada Rasul alaihi salam, itu dia katanya mukjizat. Jadi mukjizat dan karamah ni benda pelik. Perkara yang berlaku di luar pada batas pemikiran manusia. Jadi bagi kita Ahlussunnah wal Jamaah wajib kita percaya wujudnya mukjizat kepada Rasul, wujudnya karamah kepada para aulia. Jadi tokoh-tokoh Sufi yang menubuh tarekat Sufiyah ni, antaranya mereka yang sudah ternyatanya karamah. Karamah itu menunjukkan ataupun sebagai ciri-ciri pencapaian maqam aulia. Kecuali wali di taraf nafsu mutmainnah. Wali dah, ahli nafsu mutmainnah itu wali dari sisi Allah. Tapi tidak semestinya wali mutmainnah itu dinyata karamah oleh Allah. Adapun wali taraf lebih tinggi daripada mutmainnah, radiyah, mardiyah, kamilah, terserah dinyata oleh Tuhan dengan karamah. Mutmainnah itu karamah. Wali dah. Kalau tidak wali, tak kalah Allah Ta'ala suruhkan dia masuklah pada mana-mana syurga yang kamu kehendaki. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah. Dah ayat tu. Ini menunjukkan dia itu selaku aulia di sisi Allah. Tapi sungguh pun aulia tidak ternyata pada dirinya karamah. Bagaimana wali-wali yang sah dan lebih daripadanya. Selain daripada tarekat Rifai, itu tarekat Qadiriyah. Tarekat Qadiriyah, terkenal tarekat Qadiriyah. Iaitu tarekat yang dibangun oleh Syekh Abdul Qadir Jilani. Jilani. Jangan baca Jailani. Tok guru saya baca Jilan.
Sebab dia lahir daripada desa Jilan. Bukan Jailan, Jilan. Syekh Qadir Jilani ni ditarahkan selaku Sultanul Aulia. Sultan para wali. Disebut pada tarah dia. Sultanul Aulia. Kutubul Aqta. Tarah Syekh Qadir Jilani Kutubul Aqta. Ketua bagi ketua para aulia. Kutub ni ketua wali. Aqta ni ketua bagi ketua-ketua. Seolah kalau negara kita kan, menteri besar tu kutub. Tarah kutub. Perdana Menteri itu Kutubul Aqta. Perdana Menteri besar daripada Menteri besar. Gitulah. Dalam kategori aulia Allah Ta'ala ni, ada derajah juga. Hak manusia biasa ada derajah. Hak dengan Tuhan tak ada derajah. Pelik tu. Tidak sikit pelik tu, banyak pelik tu. Tu. Kita ngaji setahun. Benda-benda begitu pun nak tahu je. Walaupun secara mendata, walaupun kata-kata tak sepenting. Orang yang dinilai benda-benda sebegini tidak penting kerana dia tidak ada minat. Apa suatu lumrah hidup manusia ni, kalau dia tak minat, dia rasa tak penting. Kalau dia minat, dia rasa penting. Kita soal mengapa tidak jatuhnya minat pada ilmu rohani yang sebegini. Ilmu tasawuf kita duk bincang ni suatu ilmu rohani. Ilmu mempersoalkan tentang roh kita. Kalau kita abaikan, tidak ambil berat, mengetahui tentang ilmu rohani sebegini, bagaimana kiranya Islam kita tu nak mengerak langkah kepada maju. Kemajuan Islam tertakluk, berfungsi daripada kemajuan rohani umat Islam. Sebaliknya kalau rohani umat Islam tu mundur, akan tentu Islam ikut sama, mundur. Sebagai contoh, kita buka lipatan sejarah. Di zaman kegemilangan Islam dulu, berpunca daripada kerohanian umat Islam itu maju. Di segi ilmu, boleh maju ke hadapan daripada orang kafir. Di segi kerohanian, pasti maju orang Islam. Itulah antara sebab yang jadinya majunya Islam. Sebaik saja umat Islam itu mundur, di segi ilmu pun mundur, kerohanian umat Islam itu jatuh, maka ikut samalah Islam itu jatuh, sejatuh-jatuhnya. Jadi kalau kita nak memajukan Islam kita, antara perkaranya, kita usaha memajukan kerohanian. Jika rohani umat Islam itu maju, ada harapan Islam kita pun mengikut sama dalam kemajuannya. Ikut sama, boleh jadi maju. Kalau roh umat Islam itu mundur, bagaimana nak majunya Islam? Jika mundur rohani umat Islam itu, nak buat ibadat pun malah, nak buat kewajikan pun malah. Jika malah kerja-kerja amal ibadat, amal kebajikan, bagaimana kiranya Islam kita nak boleh jadi maju? Nak mengaji pun malah, akibat daripada mundur kerohanian. Nak mengaji pun malah. Nak beli kitab-kitab untuk jadikan kajian daripada kitab, untuk mentenaahkan kitab tu. Yang marilah penyakit bakhil, mari penyakit tak ada masa, beli kitab pun tak baca. Sebab apa? Berpunca daripada kerohanian umat Islam tu mundur. Jadi, untuk kita memupuk kembali kemajuan rohani, kita ambil tahu dah ilmu-ilmu memperjuangkan dalam soal rohani. Seperti ilmu tasawuf sebegini, penting. Itu penting. Antara lain lagi tarekat sebagai contoh lah ni. Selain pada tarekat Naqsyabandi, tarekat Syazili, tarekat Rifa'i, tarekat Qadiriyah, ialah tarekat Ahmadiyah. Tarekat Ahmadiyah. Ahmadiyah itu dia ambil sempena. Pelupur yang membangunkan tarekat itu orang bernama Sidi Ahmad Idris. Sidi Ahmad Idris.
Orang daripada negara Morocco itu, Maghribi zaman dulu. Lah ni dipanggil Morocco. Maka lalulah tarekat yang dibangun oleh beliau dinamanya Ahmadiyah. Dia ambil sempurna. Pengasah tarekat. Disebab itulah madrasah kita sini kita ambil tapak O. Ambil sempurna. Sidi Ahmad Idris kita nama Madrasah Diniyah. Sekolah agama. Madrasah sekolah. Diniyah agama. Ahmadiyah. Ambil sempurna nama dia. Ada seorang mamak. Jadi mamak. Dia bukan Hindu mamak. Dia tanya saya. Dia kata Ahmadiyah mana tu? Saya tanya dia balik. Maksud mana tu? Hak mana? Dia kata takut Ahmadiyah Qadiani. Ialah dia seorang India. Kalau Ahmadiyah di belah India, dia tergambarlah. Nama Mirza Ghulam Ahmad. Mirza Ghulam Ahmad tu dia panggil Ahmadiyah. Iaitu Ahmadiyah Qadiani. Kita di sini tidak. Ahmadiyah kita di sini, Ahmadiyah. Pengasah tarekat tu namanya Sidi Ahmad Idris. Kata awak ni keliru dia. Ini bukan Qadiani. Dia tak faham, tak dikata ke dia dah. Tapi kita bagi penjelasan baru dia nampak. Maka setiap tarekat yang muktabar itu ada mempunyai silsilah. Setiap tarekat al-mazkur yang tersebut itu ada mempunyai silsilah, ada rantaian. Disebab itulah kita nak masuk mana-mana tarekat. Nak turut serta mana-mana tarekat pertama, kita ambil tahu tentang nama tarekat yang kita nak masuk. Ada ke tidak nama tarekat dan senara. Jalur-jalur tarekat ia diakui sah. Allah yarham Dr. Burhanuddin Hilmi. Dia mengarang risalah Simposium Tasawuf dan Tarekat. Dibentangkan di dalam risalah dia tu nama-nama tarekat yang diakui sah dalam dunia Islam. Banyak. Bukan setakat 2-3 tarekat, banyak. Allah yarham Tuan Guru Haji Muhammad Saman Kati, tokoh ulama negeri Perak dia mengarang buku Tarekat Tasawuf. Ada di Wak Mari satu persatu nama-nama tarekat yang muktabar. Banyak lagi lah kalau kita nak cari dalam buku-buku atau dalam kitab-kitab tentang jenama tarekat yang diakui sah. Sebab apa kena ambil tahu nama kita takut? Termasuk dalam grup, dalam golongan tarekat yang menyimpan. Seperti tarekat Ayah Ping ke, tarekat asal anak-anak Rima ke dan tarekat Mak Laksmana ke kita kata. Sebab saya kata begitu, dia ada buku dia Mak Laksmana. Buku Hakikat Insan. Kadangnya Mak Laksmana. Buku tu dia ada rajah-rajah dalam tu. Dia bahas tentang martabat 7 jauh. Timing dia tu lari. Dari perbahasan asas martabat 7 dalam Sayyidus Salikin kadangan Tuan Syekh Somad Pelambang. Dengan Syekh Daud Petani Manhalus Sati. Lari tak sama. Dengan Sidi Tasawuf Tarekat Ahmadiyah kalangan Tok Haji Bukit Abad. Tak sama. Dengan Hakikat Insan tadi. Dengan buku Wali dan Sapi. Karangan Tok Guru Haji Ghazali Pondok Tunjung Kelantan. Jadi hak mereka ni sama. Hak Tok Haji Daud Bukit Abad sama dengan Syekh Somad Pelambang. Hak Syekh Somad Pelambang pun sama dengan Syekh Daud Petani. Syekh Daud Petani pun sama dengan hak Tok Guru Haji Ghazali Pondok Tunjung. Mari Hakikat Insan ni lari. Menyasar atas lain, terjulakkan separuh. Itu di antara fakta. Ya sebab dikatakan buku itu salah. Tapi sayangnya, ada sebahagian orang yang saya jumpa. Dia cukup sayang buku Hakikat Insan. Di kampung kita ni ada Batu 10. Di sebelah Batu 10 tu ada seorang. Saya kata salah buku tu. Lepas tu di sebelah Semenyih tu, dia ada kelas. Saya pernah tegur kata tak usahlah buku tu. Pihak Jabatan Agama Negeri Kelantan haram di zanok balik semula buku tu. Dan ikut ceritanya, tuan pengarang buku pun dia sudah bertaubat.
Dia suruh lupuskan buku tu. Tapi golongan-golongan juhalak ni, tak tahu gapa ni, dia menghargai. Seolah batu permata. Sebab apa? Sebab dia tulis dalam edisi Rumi, dia boleh baca. Dia boleh baca. Dia kalau dia boleh baca, dia tak faham apa dia boleh baca. Patut nama pun solid. Hakikat insan. Hakikat manusia. Bahaya. Sebab itulah. Ilmu-ilmu sebegini, secara sepintas selalu elok diketengahkan dalam masyarakat umum agar masyarakat kita boleh nilai batil, hak, benar, salah. Sebaliknya kalau tidak ada ilmu sebegini, itu dah bahaya. Kadang kalau hak salah dia kata betul, hak betul dia kata salah. Dia tak ada nak nilai. Kita nak nilai ilmu sebegini, kena ada ilmu khusus begini. Kita nak kata tarekat tu salah, kita belajar sepintas selalu. Dah ada bab tu. Kita nak kata tarekat tu betul, kena ambil tahu juga. Dengan ilmu yang kita tahu tu, kita boleh nilai. Betul, salah. Kalau tak ada ilmu yang khusus bagi tu, kita nak nilai perkara tu, tidak bertepatan penilaian kita. Jadi banyak kata, tarekat salah. Tidak salah kat tu. Hok minat tarekat sebut kata tarekat, oh betul. Tidak secepat tu. Setiap tarekat yang muktabar ada mempunyai silsilah. Setiap tarekat ada silsilah. Silsilah tu banyak. Kadang-kadang ramai, kadang-kadang tak ramai. Kita ambil kira tarekat Ahmadiyah Idrisiyah. Silsilah tarekat Ahmadiyah, kita ambil kira daripada almarhum Tuan Haji Dok Bukit Abang, Pasir Putih, Kelantan. Tok Haji Dok Bukit Abang dia ambil amalan tarekat Ahmadiyah daripada gurunya Sidi Muhammad Az-Zahari. Sidi Ahmad Az-Zahari ni orang Arab, Arab Mesir. Dia bermukim di Makkah. Almarhum Tok Haji Dok Bukit Abang ambil ijazah dengan Sidi Muhammad Az-Zahari. Sehingga dia sanggup jadi khadam Sidi Muhammad Az-Zahari belasan tahun. Bukan puluhan, belah tahun. Dia berkhidmat Sidi Az-Zahari di Mekah. Sidi Muhammad Az-Zahari pula ambil bi'ah tarekat Ahmadiyah dengan gurunya Sidi Muhammad An-Dandarawi. An-Dandarawi ini pula menerima ijazah daripada gurunya Sidi Ibrahim Ar-Rashid. Sidi Ibrahim Ar-Rashidi ini pula terima ijazah daripada guru yang unggul Sidi Ahmad Idris. Dia ambil dengan Ahmad Idris. Ahmad Idris ni perekat awal, dia terima bai'ah tarekat daripada guru-gurunya. Selepas pada tu, secara rohaninya, bukan secara mimpi, dalam keadaan jaga, dalam keadaan sedar secara rohani, dia ambil tarekat Khidir melalui Nabi Khidir alaihi salam. Selepas daripada itu, secara direktnya, dia ambil aurat tarekat Ahmadiyah dengan Nabi sendiri. Dia tiba bi'ah dengan Nabi sendiri. Jadi hal sebegini, di kalangan orang Sufi dia tak rasa pelik. Sebab hal yang sebegitu terjadi pada Sidi Ahmad Idris itu, sebahagian daripada karamah awliya. Sebahagian daripada karamah wali. Tak jadi masalah walaupun Nabi telah wafat lama sekalipun, karamah wali ni dari segi rohani tak pelik bagi dia. Tuhan anugerah kepada dia. Kalau kita kata tak betul lah cara ambilan Sidi Ahmad tadi, sebab dia ambil dengan Nabi, Nabi sudah wafat lama. Macam mana kita boleh ambil? Ulama-ulama yang unggul terdahulu daripada kita boleh terima. Peristiwa ni boleh terima ulama-ulama dulu. Ulama di peringkat Bahrul Fahamah, lautan faham agama. Di taraf mufti, taraf wali, taraf ulama yang besar-besar boleh. Mari kita ni ilmu sekulit remeh pun tak sampai. Tak boleh terima. Kita ambil kira ulama Melayu lah.
Ulama Malaysia kita tak masuk Indonesia, negara lain. Ulama Melayu kita boleh terima jalur aliran tarekat Ahmadiyah. Dia bukan dia lebih tahu daripada saya hari ni tentang jalur tarekat Ahmadiyah. Mana? Seperti kata-kata Tuan Tabar. Tuan Tabar, orang title-kan Tuan Tabar. Nama dia ni Abdul Samad, Syekh Abdul Samad. Ulama daripada Tabar, selatan Thailand. Terkenal dia panggil Tuan Tabar. Kalau kita buka lipatan sejarah, kedatangan tarekat Ahmadiyah ke Malaysia, orang yang terawal memasukkan tarekat Ahmadiyah ke Malaysia ialah Tuan Tabar. Buku sejarah itu dikeluarkan oleh Dewan Bahasa dan Pustaka. Saya dah baca buku itu. Tuan Tabar ulama yang terkenal, yang terserlah berkat, sehingga boleh lahir generasi muridnya bertaraf wali. Antara murid Tuan Tabar melalui jalur tarekat Ahmadiyah yang diamal oleh beliau, dia orang panggil Tok Wali Haji Cik Muk Pasiho. Buka dan lipatan sejarah. Tokoh-tokoh ulama Semenanjung jilid yang pertama. Ada di situ riwayat Tok Wali Haji Cik Muk Pasiho, Kota Baru, Kelantan. Tok Wali Haji Cik Muk ni ditaitah oleh masyarakat Kelantan wali. Guru kerohanian dia siapa dia? Tuan Tabar. Bekas setakat tok guru dia Tuan Tabar, pak mentua dia. Itu. Antara keunggulan Tuan Tabar. Antara lainnya termasuk juga Tok Wali Haji Ismail Lundang Paku, Kelantan. Kalau kita pergi ke Lundang Paku, Kota Baru, kapal Lundang Paku. Tanya orang tua-tua situ. Walaupun dia tak pernah jumpa dengan Tok Wali Ismail, dia tahu lipat sejarah Tok Wali Ismail. Orang title kan Wali Haji Ismail, Tok Wali Haji Ismail. Antara murid Tuan Tabar. Tuan Tabar dia ambil jalur tarekat Ahmadiyah dengan gurunya Sidi Ibrahim Ar-Rashidi. Ar-Rashidi itu anak murid Ahmad Idris. Dekat lagi sanak. Silsilah dia terdekat lagi. Antara lain lagi, ulama Melayu kita mengamalkan sistem tarekat Ahmadiyah selain pada Tuan Tabar, Syekh Wali Kutan Al-Kelantani. Orang panggil Tok Wan Ali Kutan. Orang asal pada kampung Kutan, Pasimah. Dia menetap di Mekah, mengajar di Mekah, wafat pun di Mekah. Tak kurang juga kitab-kitab karangan Syekh Wali Kutan. Antara kitab Jawi, Jauharul Mauhub, Permata yang dihunjuk. Terkenal tu, Tok Guru pun nak baca kitab tu. Karangan Wali Kutan. Antara lain lagi, ulama Melayu kita yang unggul pada zaman sidang menerima tarekat Ahmadiyah, iaitu Syekh Muhammad Said Jamaluddin Linggir Negeri Sembilan. Haji Said Linggir, anak Negeri Sembilan yang terkenal. Sebab tersebarnya tarekat Ahmadiyah Negeri Sembilan adalah hasil sebaran daripada Syekh Muhammad Said Linggir. Akhir sekali kata-kata generasi yang terakhir mengambil jalan tarekat Ahmadiyah ya Tuan Guru Haji Daud Bukit Abang. Dia ambil direct dengan Sidi Muhammad Az-Zahari. Maka ramailah anak-anak Melayu, tokoh-tokoh ulama negeri Kelantan pada zaman dahulu mengambil ijazah tarekat Ahmadiyah dengan Sidi Muhammad Az-Zahari. Disebabkanlah di suatu masa Sidi Az-Zahari pada Mekah mari ke Kelantan. Dia mari ke Kelantan. Antara kedatangan beliau kemari nak meluahkan lagi sebaran tarekat Ahmadiyah. Tapi sayangnya di zaman tu, zaman negara kita dijajah oleh Mak Saleh, oleh orang British. Jadi orang British dia cukup curiga dengan ulama. Cerita tu panjang. Itu melibat istana pada zaman tu. Bukan zaman lah.
Zaman tu. Zaman kedatangan Sidi Azhari. Sebab tu dia tak bertahan lama duduk di Kelantan. Terpaksa dia beredar balik semula ke Mekah. Cerita tu luar kuliah lah. Dan seterusnya, selain daripada mereka hendak bertekad, dia kena ambil tahu tentang nama tarekat yang nak diikuti. Yang kedua pula, dia kena ambil tahu dia kena mengambil tahu orang yang hendak mengijazahkan tarekat kepadanya. Kena ambil tahu juga latar belakang dia tu. Betul ke Tuan Syekh ni? Ambil sanad sekian-sekian. Dia kata betul. Okey. Pada tu pula, dia bimbing ke tidak? Setiap murid yang hendak mengikut tarekat yang diijazah olehnya dalam bab ilmu fardu ain. Ini suatu kesilapan juga. Dia turun ke ijazah tarekat. Dia tak ambil tahu anak murid yang terima tu tahu ke tidak selak belak hukum fardu ain. Dia kena mengajar fardu ain. Kalau anak murid tu orang dah selesai dah fardu ain, bab tauhid, fiqh atau tasawuf beres, tak ada apa dah. Ini mari hok tak tahu apa ni. Hok ni jadi perusak dalaman. Dia kalau ada insaf dia kembali kepada jalan, maka dicerita oleh orang jalan yang terbaik untuk kita kepada Tuhan ia mengamalkan tarekat. Dia pergi cari tok guru tarekat. Padahal basic agama orang tu langsung tak ada. Orang asal daripada putar alam. Mana perjalanan tak betul. Perjalanan dia ada kepala ke bawah, kaki ke atas. Lepas tu dia ambil tarekat. Lepas tu tok guru tu tidak bimbing dia. Asas basic ilmu fardu ain. Itu bertunggang-langgang. Lama-lama dia ikut tarekat guru tadi. Dia pun bercakap dah pasal tarekat. Tapi pengisian ilmu tak ada. Hak tu yang menyasarkan ke lain tu. Dia kadang-kadang tok guru ni satu hal juga. Manakala murid tu banyak khidmat kepada dia, satu dia penghujung usia dia lantik. Orang tu sebagai khalifah dia. Tentang latar belakang orang tu basic agama tak ada mana. Sifat 20 pun tak tahu ke mana. Bahas sifat wujud pun tak lepas. Bak muafiq masbuk semayang pun tak selesai. Masih lagi merepek semabuk. Bukan muafiq masbuk, merepek semabuk. Lepas tu dia lantik khalifah dalam tarekat. Mana dia kita pegang jawatan khalifah sebagai pengganti guru dalam tarekat tu, dia bercakap lah. Cakap dalam keadaan jahil. Dalam keadaan tak erti agama. Kata anak murid tadi, aku. Apa dicakap oleh guru, itu jadi punah agenda tarekat yang suci. Antaralah. Lepas tu dah kena buka gelangan, buka kelas. Tapi ada di antara kita hari ini, dia minat untuk tarekat. Dia mengaji tak minat pula. Ini masalah juga. Orang buka kelas mengaji. Dia tak ikut kelas. Tapi kalau buka kelas zikir, rajin dia mari. Awal-awal dia mari dah. Dia mari nak meratik je. Nak berzikir. Dia seronok dengan zikir. Tak seronok dengan mengaji. Patut kita ni kena seronok belaka. Mengaji pun seronok. Berzikir pun seronok. Jangan berat sebelah. Seronok mengaji, nak berzikir tak seronok. Seronok berzikir, mengaji tak seronok. Itu orang panggil tidak seimbang. Tak seimbang ni bahaya ni. Kalau bahtera lautan tidak seimbang, tak lama dia akan terbenam di dasar laut. Begitulah keadaan perjalanan kita dalam perkara agama. Selepas daripada kita ambil tahu juga guru yang nak membimbing kita adalah ahli ke ataupun tidak dalam bidang tu, ambil kiralah kita tentang auraknya. Sebab tarekat tu ada mempunyai wirid masing-masing. Kalau tarekat Ahmadiyah tak kurang daripada 3 aurak. Tahlil yang khusus la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Fi kulli lamhatin wa nafasin adadama wasi'ahu ilmullah. Selepas daripada itu adalah selawat azimiyah panjang.
Selepas selawat azimiyah tu istighfarul kabir. Panjang juga. Inilah asas wirid tarekat Ahmadiyah Idrisiyah. Dengan itu sekiranya kalau kita jumpa ikhwan tarekat Ahmadiyah, wirid dia tu ada tambah-tambah. Selepas daripada wirid yang 3. Itu mengikut agenda murabbi masing-masing. Tidak salah. Kok salahnya tarekat Ahmadiyah, wirid 3 tadi tak ada. Itu tak kena tu. Saya pernah merata sampai ke Jawa di Tasik Melaya. Sebab di sana katanya ada ikhwan tarekat Ahmadiyah. Lagi. Alhamdulillah sama je. Kok wirid 3 tu ada juga. Bagi ikhwan tarekat Ahmadiyah di Tasik Melaya, Jawa. Dengan hak kita di sini. Mari pula sahabat kita daripada Sudan. Sama jugalah. Daripada Sudan mana sama kalau sebut kata Ahmadiyah. Cuma pertambahan tu mengikut susunan murabbi masing-masing. Nampak setakat tu pukul 1 lebih dah. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma khtim lana bihusnil khatimah wa la takhtim alaina ya Allah bisu'il khatimah. Wa sallallahu wa sallama ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillah.